Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa ni dia ada adab. Pasal apa? Pasal Islam ni agama beradab. Saya kalau mengaji agama tinggi-tinggi pun cakap saya sombong, tak ada guna. Tak ada guna. Mengaji tinggi, sombong. Kita tidak ada nada mendidik orang. Kita tidak ada tanda mengasihi orang. Kita hanya pegang satu aja kat diri kita, menghukum orang. Kita jauh daripada rahman Allah Subhanahu wa taala. Kerana adab ini penting. Dalam doa dia ada adab. Yang pertama dirumus daripada banyak hadis yang kita takkan dan baca. Dia kata apa? Di antara adab doa, mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Ingat dalam hati, aku minta ampun di atas dosaku kepadamu. Minta selawat kepada Nabi. Sebelum doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian mulakan dengan puji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah adab sebelum kita nak minta apa-apa dekat Allah. Dia mai pula nak bagi cantik doa kita ni. Dia mai pula apa? Cari waktu-waktu yang mustajab. Ada banyak hadis menceritakan tentang waktu-waktu yang mustajab untuk kita nak berdoa. Yang paling popular apa dia? Sepertiga akhir malam. Paling popular hadis tu. Sepertiga akhir malam maksudnya pukul berapa? Dia duk main pukul 4, 4:30, 5 pagi. Time tu bangkit, satu ayat sembahyang ambil. Allahu Akbar. Sepertiga akhir. Dekat nak subuh. Allahu Akbar. Sembahyang. Minta dekat Tuhan. Apa nak minta? Minta. Ya Allah, minta. Ada lagi hadis mai antara azan dan iqamah. Di antara duduk imam dalam khutbah Jumaat sampai dia nak bangkit untuk khutbah yang kedua, mustajabah. Saat mustajab, minta. Paling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagilah kepada kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Apa dia kebaikan dunia? Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Apa kebaikan akhirat? Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk akhirat kita. Minta yang tu. Kalau kata tak dan, tu doa paling cantik. Ketika sujud dalam sembahyang, tiap-tiap kali sujud ingat dalam hati. Apa dia? Ya Allah ampun dosa aku. Ya Allah ampun dosa aku. Ya Allah ampun dosa aku. Ya Allah murahlah rezeki aku. Ingat dalam hati. Menjelang buka puasa, sama ada puasa sunat Senin Khamis ataupun puasa Tasu'a, Ashura ataupun puasa Ramadan, tak kira. Dekat nak buka puasa tu, itu time mustajab doa. Minta apa-apa doa yang kita nak minta. Adab doa apa dia? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat, mengangkat tangan pada doa-doa yang tertentu. Saya bawa main beberapa hadis di sini. Riwayat daripada Salim bin Abdullah. Dia cucu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata bapa dia Abdullah bin Umar ataupun Ibnu Umar. Ini terkenal, bapa dia cukup terkenal. Dia cerita, dia kata bapa dia bila pi buat haji, kana yarmi al-jamratad dunya bi sab'i hasayat. Dia kata pak dia masa buat haji bila melontak di Jamratul Ula, dia pergi melontak dengan 7 biji anak batu. Lepas dia melontak, yukabbaru ala ithri kulli hasah summa yataqaddam fayushil. Tiap-tiap kali Ibnu Umar ambil batu, dia nak baling pergi dekat jamrah tu, dia takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 kali. Bila dia melontak 7 kali, ya taqaddam. Dia bergerak daripada Jamratul Ula nak pi ke Jamratul Wusta, hak tengah tu. Dia bergerak pi fayushil. Dia pi duduk kawasan yang tak ada orang duk bertolak, di kawasan tanah rata. Dia pi duduk tantu. Fayaqum, dia berdiri di situ mustaqbilal qiblah. Dia cari arah kiblat. Lepas dia melontak Jamratul Ula, sebelum dia pergi melontak di Jamratul Wusta, dia bergerak sikit, dia pergi kawasan tak ada orang sesak, dia pergi tantu, dia cari arah kiblat. Dia tengok ke arah kiblat,
qiyaman tawilan. Dia berdiri lama di situ. Lepas melontar jamratul ula, dia bergerak pergi sikit, dia berdiri lama, tengok ke arah kiblat. Fayad'u, dan dia berdoa. Wa yarfa'u yadayhi, dengan mengangkat dua tangan dia. Bila habis itu, wa yarmi al-jamratul wusta, baru dia berjalan pergi dekat jamratul wusta, hak kedua. Macam itulah apa dia buat, dia ambil, dia pungai bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar 7 kali. Bila habis dia melontak 7 kali itu, fayakhudhu dzata shimal, daripada jamratul wusta nak pergi ke jamratul aqabah, pak dia himpit mai ke belah kiri sikit di kawasan yang orang tak bersesak, orang tak ramai. Fayushilu wa yaqumu mustaqbilal qiblah qiyaman tawilan fayad'u, pak dia cari arah kiblat juga, berdiri lama tengok ke arah kiblat, pak dia angkat tangan dan baca doa. Dia cerita bapak dia buat macam tu masa buat haji. Lepas pada tu dia kata apa? Summa yarmil jamrata zatal aqabah, pi jamrah yang ketiga, jamrah aqabah macam tu juga, bismillahi Allahu akbar, bismillahi Allahu akbar 7 kali. Bila habis 7 kali, wala yaqifu indaha, pak dia tak tunggu, tak berdiri dan tak berdoa lagi, pak dia terus balik. Wa yaqul, dan bapak saya kata, dia kata, hakaza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Pak dia kata, macam inilah haji yang aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Tuan-tuan nampak tak? Sahabat dia nak ambil macam Nabi buat, dan dia tunjuk pula dekat orang yang kemudian, inilah cara Nabi buat, dan dia habaq, macam inilah aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi buat haji dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud dia apa? Penting ke tak penting kita merujuk kepada hadis Nabi dalam ibadat yang kita nak buat? Sangat penting. Pasal apa tuan-tuan? Pasal hari ni tiap-tiap malam ada kuliah, pergi mengaji, supaya ibadat yang kita buat tu menepati macam mana yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah halnya lagi satu hadis cerita riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, pada hari perang Badar. Ni nak jadi perang yang pertama dalam Islam, tak pernah lagi perang. Jadi pula dalam bulan Ramadan, tengah duk puasa. Dalam perang Badar itu Nabi bila turun terpaksa kena perang pasal Allah perintahkan suruh perang. Bila Nabi turun tu, nazaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabih, Nabi tengok dekat sahabat-sahabat yang duk ada ni. Wa hum 300 wa nayif, ada lebih kurang 300 lebih sikit. Tengok sahabat 300 orang lebih sikit. Wa nazara ila al-musyrikin, tengok tentera kafir musyrikin, fa idza hum 1000 wa ziyadah, 1000 lebih dah ada. Ni perang pertama, tidak ada experience, dengan kelengkapan senjata yang serba kekurangan, bilangan tentera yang sikit, nak lawan dengan golongan established, golongan yang dah lama berkuasa di Makkah, 1000 orang lebih. Nabi ni pimpin 300 orang lebih sikit ni. Nabi tengok belah sahabat dia, Nabi tengok belah Nuh. Ni cerita dia apa? Kalau Allah tak tolong tak menang. Nabi sudah ingat macam tu. Apa dia kata? Sayyidina Umar kata apa? Fastaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qiblah summa madda yadayhi. Nabi tengok sahabat sikit, tengok musuh ramai, Nabi cari kiblat belah mana. Tuan-tuan tengok, Nabi, sahabat Nabi, mereka kira connection dengan Tuhan ni yang mereka jaga. Connection dengan Tuhan ni yang important dekat mereka, yang important. Satu dunia orang maki kita, tapi Allah kata kita betul. Alhamdulillah. Satu dunia orang sanjung kita, Allah pangkah kita. Tak ada makna hidup kita. Sahabat-sahabat Nabi dia cari connection dengan Allah. Nabi SAW sendiri tengok 300, tengok balik sana 1000 lebih, Nabi cari arah kiblat. Summa madda yadayhi, Nabi angkat tangan dua macam tu. Wa alaihi rida'uhu wa izaru, Nabi dah komplit dah berpakaian dengan rida, ada tebel komplit.
Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aina ma wa'adtani. Nabi terus angkat tangan menghadap kiblat. Ni nak perang ni. 300 nak lawan 1000 lebih ni. Nabi menghadap kiblat, Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, aina ma wa'adtani. Ya Allah, ya Tuhanku, mana janjimu? Mana janjimu? Ni kami nak lawan dengan 1000 orang lebih ni. Mana janjimu kata Islam boleh menang? Tanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anjiz ma wa'adtani. Nabi kata, ya Allah, tunjukkan janjimu. Tolong ni. Duk nampak macam nak kalah ni. Kalau sekiranya Allah tak tolong, habis. Minta dekat Tuhan, mana janjimu? Tunjukkanlah janjimu. Allahumma innaka in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam fala ta'bad fil ardi abada. Seorang makin teruk. Betul yang ustaz pergi duk riau buat apa dia kata? Tak riau, tuan-tuan lena, ini masalah dia. Terpaksa lah kan kadang-kadang dia main, dia kena macam tu. Nabi kata apa? Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, anjiz ma wa'atani, tunjuklah janjimu kepada kami semua. Allahumma innaka in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli al-Islam fala tu'bad fil ardi abada. Nabi sebut dalam doa dia. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah engkau mentakdirkan kebinasaan kepada kelompok kami yang kecil ni, kalau kami kalah hari ni, tidak akan ada seorang pun manusia yang akan menyembah. Nabi kata ambil macam tu. Tu kira habis dah tu. Dah habis dah. Habis, tak ada apa dah nak kata. Betul-betul ni aja nak minta dekat Tuhan. Ya Allah, kalau kami 300 ni mati, tak ada orang akan sembah engkau di atas muka bumi ni. Nabi sebut macam tu. Qala Umar, kata Sayyidina Umar, fama zala yastaghithu rabbahu azza wa jal wa yad'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak berhenti-henti ulang doa tadi ni, tak berhenti-henti berdoa yang dia sebut tadi ni, hatta saqata ridauh. Nabi tak sedang kain rida dia baru jatuh, tak sedang dia duk minta dekat Tuhan, tak sedang jatuh kain rida dia. Fa'atahu Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia tengok macam tu, dia tak boleh. Dia main belakang Nabi. Dia tengok Nabi ni emotional sangat, minta dekat Tuhan ni, emotional. Cukup-cukup dalam perasaan dia. Dia betul-betul nak Tuhan tolong. Abu Bakar tak boleh tahan. Dia main, dia duduk di belakang Nabi SAW. Faraddahu, dia ambil kain rida aja tu ni, dia ambil, dia buh balik atas bau Nabi SAW. Summa alzamahu min waraih, dia duduk belakang Nabi, dia duduk belakang Nabi, dia duduk pegang Nabi. Summa qala, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Nabi Allah, kafaka munashadatuk rabbak fa innahu sanunjizu laka ma wa'adak. Dia bisik dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, cukuplah. Dia kata, cukuplah. Dia nampak Nabi dah tak boleh dah. Dia kata, cukuplah ya Rasulullah, sesungguhnya Allah pasti akan kabulkan segala janji dia kepadamu. Ini penting kawan. Pasal apa? Waktu down ni, kawan kena tolong. Kawan kena main, support. Paling tak ada, bagi moral support. Paling tak ada. Kita ada kawan hari ni macam mana? Bila kena, dia kata memang dia patut kena, dia ni. Ni kawan ni. Bukan nak main, bukan nak bagi moral support, bukan nak main, nak bagi kekuatan dekat kita, tak. Dia bagai duk suar kaki, tanya belakang lagi. Ya Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila dia tengok Nabi macam tu, dia pergi kain hak jatuh, dia ambil buah atas bau. Dia kata dekat Nabi, dia kata, sudahlah ya Rasulullah, Allah pasti akan bagi apa yang dia janji. Wa anzalallahu azza wa jal, Allah turun ayat masa tu juga. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah buat turun ayat. Ingatlah ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhan kamu,
Allah perkenankan doa kamu. Dan sesungguhnya aku, Tuhan kata, aku menguatkan kamu dengan 1000 malaikat yang turun membantu kamu. Tuhan bagi. Menang dah Islam dalam perang Badar, menang terus. Sampai banyak hadis mai riwayat cerita sahabat nampak jubah putih mai doa ada kiri kanan Nabi. Semua ni mai dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Cerita tentang bantuan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya nak habangnya apa tuan-tuan? Dia nak bagi tahu dekat kita ni bila berdoa di antara adab dia cari arah kiblat. Kemudian buka tangan dan berdoa. Itu di antara adab ketika berdoa. Kemudian dia ada banyak lagi dah. Doa sebaik-baiknya dengan suara slow. Dengan suara yang slow. Dan ni kita dah hurai panjang di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Dia berkaitan dengan larangan pakai mikrofon di Pulau Pinang. Berkaitan. Islam memang, Islam tak suka kepada riuh rendah. Islam tak suka. Islam tak suruh kita malam ceramah, malam kuliah, buka mikrofon derai-derai sampai habis 10 km punya taman pun dengar. Budak kecil tidur terlena jaga. Islam tak suruh macam tu. Islam suruh kita ni dalam bab berdoa ni, biarlah dalam bab agama kita ni, biarlah kita menghormati orang lain. Itu Islam. Okay. Islam tak suruh kita tunjuk kata kita ada di kawasan ni sampai orang mulut kat kita. Tak disuruh macam tu. Itu sebab Islam ni dia main dengan macam-macam ayat Quran, dia main dengan macam-macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran kata wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Sadaqallahul azim, Al-Isra ayat 110. Tuhan kata janganlah kamu tajhar bi salatik, semayang darah, wala tukhafit biha, dan janganlah sampai pelan biar orang tak dengar apa. Quran kata wabtaghi baina dzalika sabila, ambil yang moderate, ambil yang pertengahan. Sebab kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, dia pakai mikrofon untuk apa ya? Azan, iqamah, semayang hak baca darah ni dengar Fatihah dengan surah, kemudian dengar darah takbir intiqalat. Bila imam rukuk Allahu akbar, bila kata Allahu akbar sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis bunyi apa? Tup 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 tu apa? Tup tu katuk lah. Ya Allah, tup katuk lah. Katuk apa? Mikrofon katuk. Walhal Mekah Madinah ni semua orang Islam. Tak ada nak wirid, nak khayar, wiwat, tak ada. Tutup. Masing-masing. Pasal apa? Itulah yang diajar oleh Islam. Okey? Cuma kalau boleh, kalau dah benda ni Islam kata macam tu, rang undang-undangkan benda ni. Kalau di negeri enactmentkan benda ni. Semua agama pun kalau dia buat dia punya function tak mau ingat-ingat. Nampak macam ramai angguk macam setuju saya. Kan buat macam tu. Jadi kita tak mau saya agama kita ni duk suruh-suruh apa tak boleh pakai ni, yang depa tu pumpang, tak mau macam tu. Kita buat bagi semua selaras macam tu. Dan kita pun bukan itu yang ditekan dak, dan itu yang diajar oleh agama. Buat ke semua orang. Macam mana hampa rasa tak selesa dengan gangguan macam tu, kami tak selesa dengan hampa punya gangguan. Buat macam tu cantik. Jadi semua orang pun boleh senyum lebar sikit. Betul? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan disuruh kita dalam doa itu khusyuk, yakin doa kita akan dikabulkan Tuhan. Kalau tak kabul cepat lambat sikit, tak ada pun akhirat esok Tuhan pasti bagi kebaikan dekat kita. Dan disunatkan kita bila berdoa ni macam Nabi buat. Kalau Nabi maitang benda dia harap sangat, dia hendak sangat, dia ulang 3 kali. Dia ulang 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Hak tu penting, minta jauh daripada neraka. Nabi repeat 3 kali.